الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita dapat hadir untuk salat berjamaah pada pagi ini. Dan itulah rezeki pagi ini yang telah pun Allah Ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah. Sama-sama dengan saya, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa khabar semua? Sihat belaka? Alhamdulillah. Mungkin tuan-tuan pelik ya, hari itu satu tongkat, hari ini dua tongkat. Hari itu sebelum buat pembedahan, masa terseliu hari itu, jadi saya baru buat pembedahan sebulan. Dalam tempoh sebulan lepas, Alhamdulillah dah pakai urat baru ni. Dia rasa muda kan. Mungkin urat tu dia ambil mayat orang muda punya kot. Tunggu bagi pulih sikit lah, insyaAllah. Jadi terpaksa pakai dua tongkat. ACL dah tukar baru. Meniscus pelapik antara lutut tu pun ada buat repair sikit lah. Alhamdulillah lah, moga-moga cepat pulih. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, macam saya sebut tadilah, Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita pada pagi ini dapat hadir solat jemaah di surau di masjid. Alhamdulillah. Rezeki ini dia ada dua macam, ada dua jenis rezeki. Satu kita namakan rezeki badan, rezeki tubuh badan kita lah. Dan rezeki ini juga diberikan kepada haiwan ya. Haiwan yang melantang atas muka bumi ini tidak ada seekor pun dalam kalangan mereka yang terlepas daripada rezeki Allah. Maknanya Allah Ta'ala tak terlepas pandang, sehingga kan anak-anak yang duduk dalam bumi ini pun dalam pengetahuan Allah ada rezeki untuk mereka. Jadi itu rezeki badan ya. Kepada manusia ada rezeki, kepada jin pun ada rezeki. Tuan-tuan nampak ada jin? Ada jin? Ada. Ni sebelah saya ni ada sekong. Jangan duk kacau saya ikut saya histeria saya lagi pakai tak beli ceramah ya. Jadi jin kita tak nampak, Alhamdulillah lah. Kalau nampak payahlah sikit lah, tak selesa lah kita. Jadi tak payahlah kamu nak tunjukkan rupa barai kamu yang bodoh itu. Sebab yang cantiknya kita, laqad khalaqnal insana fi
ahsanit taqwim. Jadi manusia, haiwan, jin atau gaya, Dracula, Ifrit, semuanya ada rezeki, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki ini pada siapa saja, yang Islam kah, yang kafir kah, maknanya tidak ada yang spesialnya akan dapat rezeki ini. Contohnya macam rumah kita, rezeki Allah Ta'ala bagi rezeki dapat duduk di Bukit Mahkota ni, alhamdulillah. Tanah di sini mahal. Kalau nak tanya tanah di sini, orang tak tanya berapa ekar, orang tanya berapa lori je. Mahal tanah di sini. Kalau 20 tahun, 30 tahun dulu, dia tak berapa nak mahal kan. Masa tu saya pernah sesat di Bukit Mahkota ni, pukul 9 malam tu, takut tuan-tuan. Tak ada orang. Sekarang ni Masya Allah, seperti satu bandar baru pula di sini, alhamdulillah. Rezeki Allah Ta'ala beri kepada kita. Seperti kenderaan kita, alhamdulillah, ada rezeki ya. Ada motor, ada kereta, alhamdulillah, itu rezeki. Makan minum kita ya. Saat lagi singgah dekat dengan roundabout masjid tu, beli nasi lemak kat situ, lauk kerang ada, lauk paru ada, Masya Allah, rezeki ya. Kita hari ini mewah dengan makan, bukan takut tak boleh makan, tapi takut tak kenyang je. Mesti makannya, rezeki, alhamdulillah ya. Dan nikmat lahiriah yang lain itu termasuk dalam rezeki yang kita sebut sebagai rezeki badan kita. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang yang melata atas muka bumi ini melainkan Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Ya, Allah Ta'ala mengetahui tempat duduk binatang itu, dihantarnya rezeki. Jadi saya sebut tadi lah, anak-anak yang kita pun tak tahu, rupanya duduk bawah rumah kita kan. Panggillah pest control tu. Salah satu cara dia nak bunuh anak-anak itu ialah dengan bagi umpan. Letak umpan yang ada racun, kemudian tentera anak-anak ini bawa balik ke queen dia. Bila queen dia makan racun tu, mati. Itu rezeki yang kita katakan yang mematikan. Jadi kita bila kita makan ni hati-hatilah, sebab kadang-kadang ada makanan yang beracun. Macam sayur yang kita makan tu, tuan-tuan, saya pernah pergi melihat orang tanam sayur di ladang sayur. Dulu tak heran sangat kan tentang sayur, tapi bila tengok racun yang disembur tu, menakutkan. Jadi kita rendam dulu dalam air garam. Beras yang kita makan, tuan-tuan, kadang-kadang ada racun, kadang-kadang ada racun. Jadi basuh bagi elok-elok. Tuan-tuan tahu tak racun bila disembur? Kadang-kadang disembur masa awal, masa-masa menghijau. Kadang-kadang semasa hampir masak, disebabkan mesin pengendam tu dah masuk. Dia panggil combine harvester ke apa benda lah yang besar tu. Sedangkan bendam kita tak berapa nak masak lagi. Ini real, tuan-tuan, saya cerita ni benda yang berlaku di kampung saya sendiri lah. Kalau kita tak ambil padi kita, bila mesin tu keluar, tak tahu tahun bila pula dia nak mari. Jadi kita kena ambil, nak bagi masak, buat macam mana? Nak bagi masak, tabur racun. Racun tu kan panas, tak tahulah nama dia Furidan ke nama dia apa pun tak tahulah ya. Jadi hati-hati, takut nanti kita makan nasi yang ada racun.
kita makan nasi ini supaya tubuh badan kita sihat, tapi disebabkan kealpaan manusia makan benda yang beracun. Jadi basuh bagi elok-elok, minta muslimat kat belakang tu, suri rumah tu basuh elok-elok, selawat, nak hidangkan makanan yang sihat kepada suami, kepada anak-anak, sambil basuh tu selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat yang dikasih sekalian, rezeki dalam bentuk lahiriah tadi, dalam bentuk nikmat lahiriah tadi, tidak ada yang spesialnya. Yang kafir dapat, yang muslim pun dapat juga. Ada satu lagi jenis rezeki yang kita namakan rezeki pada hati, yaitu rezeki yang berupa tauhid, iman, yang Allah Ta'ala berikan hanya kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Rezeki inilah yang dibawa oleh para rasul, para nabi, serta orang yang mewarisi tugas-tugas rasul, yaitu para da'i ilallah. Dan rezeki ini adalah rezeki yang diberikan kepada orang yang spesial, yang Allah Ta'ala pilih sahaja. Contohnya, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah dah dapat rezeki itu. Maka dengan sebab itulah kita jangan pandang rezeki itu hanya dalam bentuk nikmat lahiriah sahaja. Rezeki juga adalah iman, takwa, tauhid, kefahaman agama, itu adalah rezeki. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, para rasul membawa rezeki kepada kita. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah, yakni Allah, yang memutuskan kepada kaum yang ummi. Yang ummi di sini bermakna yang tidak pernah memperolehi kitab, yang tidak ada pedoman hidup. Lalu Allah Ta'ala utuskan para rasul kepada mereka. Seorang rasul di antara mereka yang membacakan kitab-kitabnya, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Kalau Nabi Muhammad SAW bawa kepada kita Al-Quran, kitab Al-Quran, wal hikmah. Ulama tafsir mentafsirkan al-hikmah itu ialah sunnah Nabi SAW. Jadi kita dapat rezeki yang dibawa oleh para rasul, oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sebelum datangnya Rasul, umat manusia dalam keadaan sesat yang nyata. Tetapi Allah hantar kepada mereka Rasul. Kepada kita Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad SAW yang membawa anugerah yang hebat kepada kita, yaitulah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Demikianlah kurniaan Allah. Demikianlah kurniaan Allah diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi Allah Ta'ala kehendaki untuk diberikan nikmat ini kepada kita, walaupun Nabi jauh dengan kita dari segi jaraknya, dari segi masanya. Jaraknya jauh, tuan-tuan. Masa pun jauh, 1400 tahun yang lalu, yang lebih.
tapi masih lagi diberikan rezeki ini, maka ucapkanlah Alhamdulillah. Cuba ucapkan sekali, Alhamdulillah. Dan Allah mempunyai kurniaan yang besar. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Dan Allah mempunyai kurniaan yang besar yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, rezeki pada hati inilah rezeki yang besar jika dibandingkan rezeki pada badan tadi. Kerana rezeki pada hati ini diberikan kepada orang-orang yang spesial, yang terpilih. Kullu man yuhibbuhullah, siapa sahaja yang Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala kasih, lalu Allah Ta'ala akan beri anugerah ini. Muslimin musliman yang dikasihi sekalian, dunia ini Allah Ta'ala boleh berikan kepada siapa saja. Yang dia kasih pun Allah Ta'ala bagi, yang Allah Ta'ala marah murkai pun Allah Ta'ala bagi. Malah kadang-kadang lagi banyak orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, mereka mendapat nikmat dunia ini. Seperti mana kata Ibnu Mas'ud, Inna Allaha yu'ati dunya ma yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberi dunia itu kepada siapa yang Allah Ta'ala cintai, dan juga kepada yang Allah Ta'ala tidak cintai. Allah Ta'ala akan bagi dunia ini. Wala yu'til imana illa man yuhib. Kecuali iman itu Allah Ta'ala hanya akan berikan kepada orang yang dia cinta sahaja. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita kena mencari cinta Allah. Selitkanlah tang-tang mana pun, duduk pilah tang-tang mana pun, asalkan kita mendapat cinta Allah. Kita mungkin bukan seorang hafiz Al-Quran, maka kelebihan-kelebihan sebagai seorang hafiz kita tidak akan dapat kurniaan itu daripada Allah. Tapi mungkin kita ada duit banyak, kita boleh bersedekah, kita boleh infak. Mungkin kita tak ada duit banyak, kita tidak boleh banyak sedekah, kita tidak banyak infak, maka mungkin kita tidak banyak kurniaan Allah dalam bentuk itu. Tetapi kita masih lagi boleh untuk selit celah-celah mana untuk kita nak dapat kasih sayang Allah yang kita namakan rahmat Allah. Sekurang-kurangnya dengan zikrullah yang tak perlu keluar modal. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa sahaja yang boleh kita lafazkan yang baik-baik akan ditebus balas oleh Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya. Sekurang-kurangnya duduk dalam majlis ilmu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Rahmat Allah. Diturunkan rahmat Allah yang mencurah-curah kepada mereka yang duduk di dalam majlis zikrullah. Carilah kat mana yang boleh kita letakkan diri kita untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita mendapat ganjaran syurga di sisi Allah. Kerana apa? Kerana rezeki yang terbesar adalah kemenangan di akhirat. Kemenangan di akhirat natijahnya masuk syurga. Malah kalau kita mengkaji ayat-ayat Allah, setiap rezeki yang Allah Ta'ala sebutkan kepada hamba-hambanya itu secara umumnya
dimaksudkan oleh Allah Ta'ala itu adalah syurga itu sendiri. Seperti mana maksud dalam firman Allah. Coba kita dengar begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Saba ayat yang keempat. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya keampunan, wa rizqun karim, dan kepada mereka rezeki yang mulia. Ulama tafsir mentafsirkan wa rizqun karim itu adalah rezeki yang mulia, yakni syurga daripada Allah. Wa rizqun karim, Allah Ta'ala beri kepada orang yang beramal soleh tadi, apa dia? Rizqun karim. Apa dia rizqun karim? Syurga yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Begitu juga kalau kita tengok ayat yang lain. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu fi jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsana Allahu lahu rizqa qad ahsana Allahu lahu rizqa. Mafhum dia? Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, pasti Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya qad ahsanallahu lahu rizqa, sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepada mereka. Surah At-Talaq ayat yang ke-11. Rezeki yang dimaksudkan di sini, qad ahsanallahu lahu rizqa, adalah syurga. Syurga dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh tak kita minta syurga? Boleh, selagi mana kita minta kepada Allah. Yang tak bolehnya kita minta kepada makhluk. Asalkan kita minta kepada Allah, malah itulah yang disarankan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW suruh kita minta syurga Firdaus. Rasulullah suruh kita minta apa? Syurga apa? Syurga Firdaus. Syurga Firdaus ini adalah syurga yang paling utama, yang paling tinggi, diduduk di bawah arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, inna fil jannati mi'ata darajah, kata Nabi. Syurga itu, sesungguhnya syurga itu ada 100 darjah, 100 tingkat, 100 fasa. Banyak syurga-syurga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya yang saleh, yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang berada di jalan Allah. Jarak di antara dua tingkatan itu, kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ardh. Jarak antara satu syurga dengan satu syurga yang lain itu bagaikan jarak antara langit dan bumi. Luas syurga itu. Jadi kita ajak semua kawan-kawan kita masuk syurga. Jangan kita seorang nak masuk syurga. Ada juga yang jenis macam tu, takut nanti rimai dalam syurga ramai-ramai, ya, biar dia seorang lega masuk syurga, lalu orang lain semua sesat. Yang peliknya,
Orang kafir yang jadi mu'allaf begitu disanjung, alhamdulillah dah masuk Islam dia. Tapi orang Islam yang lama yang dah mengaji ni kadang-kadang disesatkan. Kesian dekat orang Islam. Jadi biarlah tuan-tuan yang sama-sama Islam ini masuk ke dalam syurga Allah. Tak akan rimah dalam syurga nanti. Sebab apa? Sebab hak paling kita katakan paling maksiat yang dilakukan asalkan ada sekelumit iman. Syahadah dia di dalam hati dia kerana apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi banyak dosa dia. Maka dengan rahmat Allah, dengan syafaat Rasulullah SAW, yang banyak dosa ini pun akan masuk ke dalam syurganya. Orang yang paling last masuk syurga, iaitu yang paling akhir keluar daripada neraka, ialah orang yang akan mewarisi keluasan syurga itu jaraknya antara langit dan bumi. Bukan 22 kali 75 kaki, ya, tapi luasnya begitu hebat. Itu hak paling cokianglah masuk syurga. Apalagi macam tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang ada di depan saya ni, Masya Allah, moga-moga kita nanti akan berjumpa semula di syurga. Muslimin muslimat yang dikasih sekalian, Nabi kata apa? Nabi kata, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. Jika kamu nak minta syurga kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. Nah, hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. Nak minta syurga, minta hak paling tinggi. Jangan minta hak paling rendah ataupun duduk di kaki 5 syurga pun okey lah. Ya. Kalau tak dapat syurga, tak ada syurga, duduk di tepi-tepi pun alhamdulillah. Buka tingkap naka tu boleh mengintai anak darah dalam syurga, anak bidadari lah tu, cukuplah. Mintalah syurga Firdaus, kata Nabi. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. Syurga Firdaus ini adalah syurga, ya, yang paling tinggi. Wa fawqahul arsyur rahman, yang duduk di bawah arasy ar-rahman. Wa minhu tafajjarul anharul jannah. Syurga yang hebat, yang daripadanya mengalir sungai, sungai-sungai syurga. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, jadi kita ni, Rasulullah SAW dah gambarkan kepada kita bagaimana syurga Firdaus. Seolah-olah Allah Ta'ala bawa mai kepada Nabi SAW, suruh bawa kepada kita satu proposal, satu projek, bagaimana kita nak dapatkan syurga Firdaus. Seperti mana kita beli rumah, macam tuan-tuan beli rumah kat Bukit Mahkota itu, yang dekat-dekat ni kadang-kadang hari Minggu dia mari tengok projek rumah dekat sini kan. Akhirnya kita dah dapat masuk rumah kita sendiri, alhamdulillah. Maka begitu jugalah dengan syurga Firdaus. Ada projek yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan syurga Firdaus. Dalam arti kata, marilah kita sama-sama memprojekkan diri kita untuk mendapat syurga Firdaus yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi projek syurga Firdaus ini ada dalam Quran. Allah Ta'ala tidak membiarkan kita dalam keadaan tergaba-gaba mencari-cari apa yang menjadi impian kita. Lalu Allah Ta'ala gambarkan kepada kita, Allah Ta'ala turunkan ayat dalam surah Al-Mu'minun
supaya ia menjadi projek kita semasa kita masih hidup untuk kita mencapai janji Allah Ta'ala ini. Ada 6 projek, 6 amalan yang boleh kita lakukan untuk dapat syurga Firdaus. Cuba kita tengok dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. 1. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Projek yang kedua yang kita nak buat ni. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Projek yang ketiga yang akan kita lakukan. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ghairu fa innahum ghairu malumin. Projek yang keempat yang boleh kita lakukan untuk mencapai syurga Firdaus ini. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Yang kelima, dan وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Yang keenam, أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. Bila kita melakukan keenam-enam perkara ini, Allah Ta'ala janjikan kepada kita, ulaika humul warisun. Mereka ni akan diwariskan kepada mereka dengan allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Akan diwariskan kepada mereka syurga Firdaus yang kekal di dalamnya. Okey, kita tengok ayat yang pertama sudah. Itu 7 orang. 6.55. 5 minit lagi. Itu 7 kita berhenti. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Kalau kita belajar bahasa Arab, apa maksud qad? Perkataan qad aflaha. Aflaha tu fi'il madhi. Fi'il madhi ni bermaksud sesuatu yang dilakukan pada masa lampau. Ya, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah mendapat kemenanganlah. Jadi dari segi bahasa Arabnya, qad yang masuk ke fi'il madhi, dia bermaksud pertama takkid. Takkid ni ialah satu penekanan. Maknanya Allah Ta'ala nak tekankan kepada orang yang melakukan 6 amalan tadi, pasti akan mendapat syurga Firdaus. Kepastian. Ataupun yang dimaksudkan dengan takkid ni dalam bahasa yang mudah kita faham, kesungguhan, sesuatu yang sungguh-sungguh, dia bukan main-main. Yang keduanya bermaksud takrib, yang sangat dekat. Sebab itulah sebelum kita solat, kita iqamah. Kita iqamah dulu. Yang kita ucapkan dalam iqamah kita apa? Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Apa maknanya? Sebentar lagi, dalam tempoh yang sangat dekat, solat itu akan ditegakkan. Sebab itulah adab dia, bila kita iqamat tu, jangan buat kerja lain dah. Bukan sambil-sambil peti butang baju, bukan sambil-sambil pakai baju, sambil-sambil cari kopiah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita iqamat itu bermaknanya kita sudah terlalu hampir untuk mendirikan salat. Qad qamatis salat. Sat lagi salat akan ditegakkan.
Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, qad juga bermaksud pasti. Pasti. Kalau kita berjanji dengan kawan kita, yang kawan kita ni tidak pernah mungkir janji, dia kata qad hadara sahibi, pasti kawan saya akan datang hari ini. Maknanya gerak jari pun marilah tu. Itu maksud qad. Jadi kalau kita nak terjemahkan qad aflahal mu'minun, dalam terjemahan yang kita kena faham ialah sesungguhnya telah pun, bukan akan, telah pun mendapat kemenangan. Apa dia kemenangan tadi? Syurga Firdaus. Yang pertamanya siapa? Aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitulah orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Jadi tuan-tuan, usahalah untuk khusyuk dalam solat. Bukan suatu perkara yang mudah, walaupun kita dah solat berpuluh tahun. Belum tentu lagi solat kita solat yang memenuhi kriteria khusyuk itu. Sebab besarnya ganjaran kepada orang yang khusyuk dalam solat itu. Apa makna khusyuk? Dari sudut istilahnya, solat yang penuh ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Ta'ala dan perasaan hina diri di hadapan Allah. Perasaan hina diri. Dan khusyuk itu ada dua jenis khusyuk. Satu, khusyuk pada hati kita, kehadiran hati di hadapan Allah. Dalam kitab disebut hudurul qalb. Dalam satu kitab yang saya baca oleh Dr. Musa Fatullah Harun, sangat cantik dia punya penjelasannya. Dia kata khusyuk itu ialah salat yang adanya ruh, yang ada makna batin solat itu. Lalu dia meminjam pandangan Imam Al-Ghazali, solat yang ada ruh itu, yang ada batinnya itu ialah pertama sekali hadirnya hati, hudurul qalb. Bagaimana dikatakan hadirnya hati? Mengosongkan hati kita daripada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat yang ni, bagi ini ingat yang ni pun cukup dah. Faktor yang utama yang membolehkan hadirnya hati kita di hadapan Allah Ta'ala ialah himmah. Himmah. Apa dia himmah ni? Minat. Jadi pesan dekat anak-anak kita, kejutkan subuh, halo Angah, subuh dah masuk ni, solat dengan penuh minat ya. Sebab apa? Sebab keinginan, perhatian kita, kesungguhan kita dalam hati tadi, dia akan mengikut apa yang kita minat, yang kita ingini ataupun yang menjadi perhatian kita. Kebiasaannya begitulah. Contoh yang selalu saya buat dekat tuan-tuan, seperti mana orang yang minat ataupun hobinya memancing. Minat memancing, lalu seluruh perhatian dia, kesungguhan dia terarah kepada apa yang sedang dia minat. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, mungkin ini boleh kita kongsi bersama pengalaman tutu guru kita lah. Dia kata masa kita nak mendirikan solat, kita nak mengangkat takbiratul ihram tu, sematkan dalam hati kita, aku nak solat dengan penuh minat. Kalau tidak, tak jadi. Ya, sebab apa? Sebab hati kita akan mengikut apa yang kita minat. Maka solatlah dengan penuh minat. InsyaAllah aku akan solat dengan penuh minat. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, yang keduanya khusyuk dari segi badan kita, iaitu ketenangan dalam solat.
termasuklah yang kita sebut sebagai beradab. Ya, beradab, di antara maksud beradab ialah tenang kita ketika mana kita nak solat. Maka dengan sebab itulah Rasulullah SAW larang kita tergesa-gesa, berlari-lari dalam masjid. Dalam surau tempat sujud ni pun tak boleh kita berlari-lari kerana nak dapat saf yang utama. Jadi kita boleh kenal lah orang ni orang cerdik ke orang jahil ke. Kadang-kadang nak dapat saf yang awal tu dia berlari-lari sampai bergoyang jam dinding tu, jam hak tinggi tu kan. Sini tak ada jam tu, setengah-setengah surau ada jam tu. Nabi SAW bersabda, "Iza aqimatis salat fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshuna wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apabila salat telah mula, jangan kamu datang kepadanya dalam keadaan tergesa-gesa, berlari-lari. Berlari daripada tempat parking tak apa, bila dah masuk ke dalam surau, ke dalam masjid, jangan kita berlari-lari. Sebab Nabi kata apa? Waktuha tamshuna wa 'alaikumus sakinah. Datanglah, datang untuk solat tadi dalam keadaan berjalan dengan tenang. Nabi kata pula, solatlah dengan apa yang kamu sempat, dan rakaat yang kamu tertinggal itu maka sempurnakan. Itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dapat ilmu lebih pada hari ini. Sebab saya duk perhati tengok ramai sangat ya, yang mungkin hadis ni tak sampai kepada dia. Ya, dah nak dapat saf yang awal, datanglah awal. Kadang-kadang datang lambat dan kita pun kenal pakcik ni lah sentiasa lambatnya. Bila datang lambat, hang duduklah di tempat yang sesuai tadi. Janganlah duduk sibuk nak berlari-lari, apalagi duduk langkah, ya, menghilangkan kekhusyukan kita yang sedang bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga adab kita. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, penutupnya kata ulama ini berdasarkan kepada research ulama, walaupun dia bukan hadis, tapi sudah tentulah mereka menggali kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Itu perangai ulama. Dia kata dua perkara yang boleh menghalang konsentrate kita, fokus kita, ataupun kekhusyukan kita dalam solat. Pertama sekali, banyaknya was-was. Banyaknya was-was ini kerana banyaknya syubhah. Banyaknya was-was ini adalah anak-anak kepada syahwat, telur kepada syahwat, dan keterikatan hati terhadap perkara yang dicintainya. Jadi jangan banyak sangat yang kita cintai selain Allah. Kita boleh sayang kasih, tapi jangan dia terlalu melekat dalam jiwa kita sehingga kita kongsikan kasih sayang itu antara makhluk dengan Allah. Kita boleh suka harta, sayang harta sebab itu perangai kita, tapi biarlah ia hanya pada genggaman kita, dia bukan menetap di hati kita. Sebab apa? Sebab kalaulah kita terlalu cintainya, dah tentulah hati kita akan terbawa-bawa dengan apa yang kita cintai tadi, walaupun dalam solat. Dan yang kedua, jangan banyak sangat perkara yang dibenci. Begitu juga jangan banyak sangat yang kita benci. Sama-sama kawan-kawan ni saling sayang menyayangi walaupun berbeza parti. Ni musim pilihan raya ni tuan-tuan, jaga-jagalah. Banyak perkara yang kita ni bersama. Wa yu'ziru ba'duna ba'dan, nata'awanu fima wa yu'ziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi wa nata'awanu, saling tolong menolong. Kita ni boleh saling tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati,
dan kita saling berlapang dada lah, bertolak ansur dengan perkara yang kita tak sepakat. Ada oranye, ada hijau, ada biru, macam-macam kala. Kita ini mungkinlah kita boleh sebut beginilah, seorang warga negara yang baik yang sedang melunaskan tuntutan demokrasi. Yang disebutkan demokrasi, dia kena ramai parti, kena banyak parti. Sekian, terima kasih kalau kita dengan kawan kita, dan kalau boleh dalam grup komuniti kita ni tak payahlah kita buat masuk benda-benda yang boleh meretakkan, mencarikan hati kawan kita. Kawan kita pun dia telah pun ada dia punya pegangan, dia idealisme dia sendiri. Kalau sehari 100 video kita masukkan, itu pun tak akan menggugat idealisme dia. Buat satu lagi kumpulan WhatsApp. Kumpulan WhatsApp apa? Kumpulan WhatsApp politik fasa 5. Kita masuk dalam tu. Siapa yang ada berkocoh tu, nak seronok, nak masuk dalam tu. Dalam komuniti kumpulan bubur Ashura, komuniti kumpulan Barzanji, komuniti muslimat apa semua marhaban apa ni, kita cuba tenang-tenangkanlah, ya. Jadi jangan sampai menggugat kita punya ukhuwah. Muslimin muslimat yang dikasih sekalian, moga-moga dengan kuliah kita pada pagi ini sampainya ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Ilmu tadi bila kita fahami, bila kita hayati, dan lebih-lebih lagi bila kita amalkan. Itu saya sebut ada 3 sifat ilmu yang bermanfaat. Pertama, kita kena faham. Lepas faham, kita hayati betul-betul. Lepas tu kita amalkan. Moga-moga yang menjadi sebab untuk kita mendapat kemenangan di akhirat nanti. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah.